Okey, Allah ni kita mesti, kalau kita buat salah kita nak Allah ampunkan, betul tak? Kita mesti nak Allah ampunkan. Tapi kenapa bila orang buat salah kita susah nak ampunkan? Betul. So sebab itulah dalam pernah dengar tak ada orang sebut dalam sunnah ada kejayaan. Benar. So benda-benda inilah kejayaan dia, bukan kejayaan kau kaya ke, kejayaan kau dapat beli Ferrari ke apa. Ni kejayaan untuk akhirat nanti. Benar. Sebab itulah Allah bagi tahu yang time azan kan, hayya ala solah, mari menuju kejayaan, mari menuju kejayaan. Ada ulama cakap bila hayya ala solah tu, itu adalah Allah yang panggil kita sebenarnya. Sebab tu kita kena jawab. So bila kita apa cakap tadi pasal apa? Pasal kejayaan. Pasal kejayaan. So apa yang Allah nak beritahu dalam kejayaan tu adalah akhirat lah sebenarnya. Sebab kat dunia ni bila kita kat mahsyar nanti, semua akan bertanya, kita dah berapa lama kat sini sebenarnya? Sebenarnya baru satu hari. Betul. Satu hari di mahsyar bersamaan 1000 tahun dekat dunia. Kita hidup 60 tahun je. Sebab tu nanti Nabi Isa turun ibarat macam masih lagi dalam keadaan kau faham maksud aku kan? Kan Allah angkat dia waktu dia yang di kerubuni tu kan. So waktu dia turun tu macam ibaratnya macam baru tak dia aku sebab dia dekat langit dia lain, faham tak? Lain. Timing dia lain. Betul. Bila selalu betul. Okey, jadi nak cakap pasal maaf maafkanlah semua orang sebelum tidur. Ini okey, thank you Dilaila. Ini adalah amalan ahli syurga. Benar. Dalam hadis bagi tahu tau, ini hadis sahih tau. Maafkanlah semua orang dalam sebelum tidur ni kan. Ni kan, maafkanlah semua orang sebelum tidur. Ini adalah amalan ahli syurga. Benar. Kenapa amalan ahli syurga? Sebab nak maafkan orang ni susah. Betul. Even jadi sendiri pun susah. Tapi kita cuba cakap sampai jadi. Kau pernah dengar ni? Ulama jadikanlah diri kita ini seperti sepohon pokok buah. Tak kala orang baling batu. Tadi ada orang sebut. Tadi orang sebut. Tak kala orang baling batu, kita memberi buah yang manis untuk orang makan. Walaupun orang balas kita dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Senang cerita kan, kita kena idolize Rasulullah SAW, ikut sunnah Rasulullah SAW daripada A sampai Z. Faham tak? Betul. Sebab tu Sarirah. Sebab itulah bila keluar 3 hari, kita orang try praktikkan 3 benda ni. Surah, Sarirah, Sirah. So Sarirah ni adalah daripada bangun tidur tu kita buat apa yang Rasulullah buat sampailah tidur balik. Apa yang Rasulullah buat, semua benda tu Rasulullah buat. So kita cubalah buat. Yang kisah yang Nabi suap kat kafir tu tau, yang mana? yang orang Yahudi sampaikan Sayyidina Abu Bakar suap tu. Kisah dia macam ni. Ada orang buta, orang tua tau. Nabi selalu bawa dia nak pergi mana-mana, Nabi suap dia makan, Nabi jaga dia apa semua. Tapi Nabi tak sebut pun. Tapi orang buta ni, orang Yahudi ni asyik kutuk Nabi. Muhammad ni sihir, Muhammad ni apa semua, Muhammad ni macam ni, Muhammad ni macam ni. Betul. Tapi Nabi diam je. Nabi tak bercakap apa-apa pun. Lama tau Nabi buat benda ni, bertahun-tahun. Sampailah Nabi wafat, Abu Bakar ambil alih. So bila Abu Bakar ambil alih ni, orang buta ni perasan, siapa yang suap aku sebelum ni? Sebab cara suapan Nabi ni, maksudnya Nabi suap ni dengan penuh kasih sayang. Betul. Beza dengan Abu Bakar suap. So orang yang buta ni, nenek kan, dia perempuan tua Yahudi buta. So perempuan buta yang tua ni pun tanya, siapa yang suap aku sebelum ni? Sebab cara suapan lain, cara layanan lain. So Abu Bakar pun sebut, itulah Nabi Muhammad SAW. So orang tua tu sangatlah malu. Lepas pada tu terus masuk Islam. Sebab dia kutuk kan, dia kutuk kau maki apa semua. So lepas pada benda tu dia nangis, dia malu apa semua, masuk Islam. So nak bagi tahu kat situ, Nabi berdakwah menggunakan akhlak je. Nabi tak sebut pakai perkataan pun. So tunjuklah akhlak yang baik. Bercakap benda yang baik. Sebab benda yang baik, bila kita bercakap benda yang baik tu, benda baik lah yang akan datang. Bila kita bercakap benda buruk lah yang datang. Ustaz Wadi Anwar cakap, nak tengok hati seseorang itu, tengoklah bagaimana dia bertutur. Kalau dia bertutur benda yang buruk, macam tu lah hati dia. Kalau kita bertutur benda yang baik, insya-Allah hati kita macam tu lah. Kita orang cakap bukan bermakna kita orang tak pernah buat dosa tau. Kita orang cakap supaya untuk diri kita orang, sebab telinga kita orang yang paling dekat.
Betul. Sebab kita orang cakap bukan macam nak sekolahkan orang ke, tak. Kita orang Okey, ni jadi ajar apa, bukan jadi ajar, jadi nak share apa yang time kita orang keluar tabligh. Okey, bila time kita orang keluar tabligh 3 hari tu kan pergi rumah ke rumah kan. Sebenarnya apa yang orang tu cakap, dia tengah bercakap untuk diri sendiri. Yes. Sebab Nabi bagi tahu macam tu. Sebelum time kita orang keluar pun ustaz dah ajar, bila nak bercakap tu bang boleh punya 5 minit tak apa semua. Kalau abang tu bagi, kita bercakap lah. So starting cara bercakap ni, bang saya niat-niat baru nak belajar. Saya bercakap ni bukan untuk nak sekolah ke abang, saya bercakap untuk diri sendiri saya. Macam aku cakap tadi, mulut yang paling dekat adalah telinga yang paling dekat adalah mulut kita. Telinga yang paling dekat, mulut yang bercakap ni, yang dengar paling dekat adalah telinga kita sendiri. So sebenarnya kita nak islah diri kita sendiri. Kita nak belajar jadi baik, belajar nak cara nak ikut sunnah. So sebab itulah bila kita cakap tu, sampaikan benda-benda yang baiklah. Niat untuk cakap untuk diri sendiri, bukan bila kita niat okey aku datang ni aku nak sekolah kan abang ni. Macam hauk ke. Niat salah tu. Tu dah salah niat. F to F ke kat luar? Pernah keluar sharing F to F, Face to face. Time okey, yang pergi bercakap dengan rumah ke rumah tu dipanggil gas. So gas ni dia ada 4. Mutakalim, tukang cakap. Rahaba, tukang pembawa jalan. Rahaba ni selalu orang tempatan, orang yang selalu keluar. Takril. Itu luar. Itu dalam. Apa orang yang begitu? Zikir lah. Tak, ada lagi seorang. Amisab. Okey, Amisab ni ketua. Sebenarnya ni dia pecah 2. Satu yang kat dalam surau, satu lagi yang kat luar. Yang kat luar tu 3 orang. Amisab, Mutakalim dengan Rahaba. Mutakalim ni tukang cakap, Amisab ni ketua, Rahaba ni orang tempatan yang tunjuk arah. Takril ni yang kat dalam pula surau ada 3. Ada takril ni zikir. Dia akan jadi tu kan, takril ni akan bagi taklim yang macam bayan tu. Kemudian muzakirin yang berzikir. Muzakirin bukan keluar sekali. Tak. Pasti istiqbal. Okey, jadi bagi tahu yang orang yang macam takril, muzakirin ni adalah sebagai generator. So bila orang yang pergi gas ni, dia umpama macam generator tau, macam nak bagi keberkatan dekat orang yang tengah keluar gas ni supaya dia beri keberkatan lah setelah keluar tu. Okey, apa fadilat dia adalah yang bila keluar pergi gas tu, Rahaba, tukang penunjuk jalan, dia punya fadilat adalah bila dekat masyar nanti dia takkan sesat. Benar. Dia takkan sesat sampailah dia masuk ke syurga. Benar. Yang lagi dua explain pun lupa. Rahaba tukang penunjuk arah, dia akan beritahu orang, okey jom pergi ke rumah ni. Rumah ni ada kalau contohnya janda tak ada laki kan, okey rumah ni tak perlu sebab dia tak ada laki. Selalunya kita akan beri salam, kita akan tanya ada tak lelaki ataupun lelaki lah biasanya. Kalau perempuan kita akan minta beransur lah sebab tak nak elakkan fitnah. Kemudian ada mutakalim. Mutakalim ni akan bercakap. Dia akan cakap lah, Assalamualaikum abang, adik, boleh tak pinjam 5 minit? Yang benda yang saya cakap tadi. Dia akan cakap, apa benda yang dia akan cakap? Dia akan cakap pasal kebesaran Allah. Kemudian dia akan ajak ke arah masjid lah. Malam ni kita orang ada majlis ilmu, marilah datang sama-sama, ada makan-makan sikit. Macam tu kan? Ya, ada pendek je. Ada pendek. Apabila kita share ilmu bukan bermakna kita pandai. Okey. Betul. Dalam hadis Nabi bagi tahu, barang siapa yang belajar, pergi ke majlis ilmu, dia balik simpan ilmu tu, Nabi haramkan. Sebab kita tak boleh simpan ilmu yang kita dah belajar. Macam kita pergi majlis ilmu, kita catat, kita simpan untuk kita seorang. Nabi haramkan. Nabi suruh kita bila dah belajar, kita sampaikan. Bukan nak sebab kita nak tunjuk pandai ke apa, bukan sebab kita nak ni ke apa, supaya satu kita ikut sunnah lah. Satu lagi benda tu bila kita bercakap, benda tu akan berbalik kepada kita. Sebenarnya benda tu akan patah balik kat kita sebenarnya. Cuba share, ada tak orang yang menolak tak nak dengar? Ada. Biasa tu. Ilmu wajib disampaikan. Benda tu lah yang saya nak sampaikan. Okey, yang pasal orang tolak semua tu kan, awak percaya tak dekat dalam tabligh ni kan, sebaik-baik orang ada, sejahat-jahat orang pun ada. Tapi kita masuk tabligh bukan kata nak tunjuk diri ni kita hebat. Oh aku dah keluar 3 hari, oh aku dah keluar 4 bulan, oh aku dah keluar setahun. Tak. Bukan.
kita nak mencari keredaan Allah, kita nak belajar kan. Sebab tu kita setiap kali kita keluar, kita kena fikir kita ni daripada bekas yang kosong, yang tak penuh lagi. Sebab kita nak isi dengan ilmu. Bila kita keluar, kita dah rasa diri kita hebat, dah penuh, akan tumpah lah kan. So macam kita kat situ nak belajar, nak jadi lebih baik, nak jadi seorang Islam yang lebih baik. Jadi kita jangan judge orang. Oh, orang ni pernah jadi something ke, pernah. Jangan. Tapi so far yang jadi keluar, memang time jadi keluar tu macam-macam orang ada yang ada bertattoo apa semua ni, tapi dekat dalam tablik tu tak ada siapa pun judge siapa-siapa. Itu yang jadi macam ush, bagus lah tablik ni. Tapi mungkin mengikut tempat dan mengikut orang yang guide tu aku. Tapi so far jadi alhamdulillah orang yang jadi keluar ni sangat very supportive, walaupun orang tu bertattoo ke apa ke jahat macam mana pun, diorang tak akan judge. Diorang tak akan pandang atas bawah, sebab diorang tahu Nabi tak buat macam tu. Saya rasa sanksi, maaf, mohon maaf dulu, saya rasa sanksi yang tak biasa. Saya pun sama sampailah saya sendiri keluar. Betul. Apa beza tablik dengan Arkam? Oh, saya tak tahu. Saya tak tahu. Okey, macam apa ni, pernah dengar ni tak, apa ni, orang tarikat pun kita jangan pernah rasa dia tu salah. Jangan. Tarikat ni jalan, boleh jadi amalan dia tu lebih hebat daripada kita, betul tak? Betul. Macam Ustaz Zahidul cakap tasawuf. Tasawuf sesat. Sebenarnya tasawuf, orang yang belajar yang salah guna tu yang sesat. Tasawuf ni fardu ain ni wajib. Macam tasawuf kan, contoh kita nak tahu tawaduk tu apa. Ustaz Zahidul cakap tawaduk ni bukan tunduk. Tawaduk ni dekat di sisi Allah, mungkin dia dah tahu dia okey, tapi dia still rasa macam ada orang lagi better pada dia. Itulah tawaduk. Macam takbur ke riak. Itu jadi dah cakap dah pasal takbur riak. Macam orang pergi masjid bawa kereta kancil, kat rumah ada Ferrari. Tapi bila orang tanya macam, kau bukan ada Ferrari kat rumah? Aku datang buat kancil. Alah, aku malah buat kancil ni. Sebab orang cakap nanti riak. Sebenarnya itulah riak. Betul. Itulah functionnya belajar tasawuf ni, supaya kita dapat membezakan hak dan batil. Pernah tak kau rasa kan, kalau aku solat sunat depan orang ni, aku rasa riak, so aku solat kat rumah, tu sebenarnya riak. Itu riak. So solat je, sebab setan dia akan bermain-main dengan tak payahlah solat, nanti orang tengok kau riak pula. Kalau nampak waktu jadi takut. Biasa yang bagi takut tu setan sebenarnya. Nanti kau datang yang rasa lain kali, insyaAllah lain kali kalau korang nampak orang tablik, pergi kat dorang, minta dorang doakan. Betul. Sebab orang yang tengah keluar 3 hari ni, doa dia boleh dikatakan mustajab di jalan Allah. Maksud doa orang yang keluar di jalan Allah ni makbul. Sebab kalau korang pergi keluar tablik and korang mati, korang dikira syahid. Sebab korang mati dalam keadaan berada di jalan Allah. And jadi bagi tahu, siapa yang single, setiap satu amalan, contoh korang sebut satu subhanallah bersamaan 700,000. Siapa yang dah berkahwin, korang contoh orang yang berkahwin kan, korang bagi husband korang keluar. Husband tu sebut satu subhanallah, dia kalikan dengan tadi 700,000 kan, dia kali dengan berapa tak? Tapi 4.1 So apa amalan dia dapat untuk satu subhanallah tu? 4.9 juta. Korang fikirlah, itu lebih daripada korang pergi umrah, korang tahu tak? And apa yang husband dia sebut 4.9 juta satu subhanallah. Satu subhanallah bukan 100. Satu je bersamaan 4.9 juta. Apa yang laki dia sebut di situ, semua wife dia dapat kat rumah. Even lebih. Sebab husband dia, sebab wife dia buat kerja rumah, jaga anak, buat basuh baju, and dia dapat lagi apa yang husband dia buat time keluar tablik tu. Macam tu lah. Siapa yang dah kahwin boleh keluar maksurat. Maksurat ni laki bini keluar. So dua-dua dapat kefahaman ilmu. Sebab yang paling rapat dengan anak-anak nanti ialah isteri kita. So kita kena tarbiyah isteri juga. Macam isteri perlu ditarbiah untuk supaya dia dapat didik anak-anak lah. Tapi perempuan bila keluar, bila dia belajar agama, sebenarnya diorang lagi cepat faham. Betul. Lagi cepat faham and diorang lagi semangat. Contoh macam ada tadarus kan. Tengok semua perempuan. Laki berapa kerat je. Sebab perempuan ni bila dia dah faham agama,
diorang lagi semangat, diorang lagi kau-kau orang buat. Diorang orang panggil Josh. Josh ni dalam bahasa Urdu ni maksud Josh ni semangat. And diorang betul-betul faham. Diorang lagi cepat faham daripada lelaki. Sebab tu bila perempuan keluar ni memang dia punya pemikiran dah jadi lain dah. So try lah keluar Azam Pok di Josh. So saya nak cakap sikit lah. Okay, insyaAllah. Sesiapa yang ada plan nak keluar tu, jangan tangguh-tangguhkan. Keluar je 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Sebab boleh jadi ajal kita dalam, sesiapa yang mati ketika keluar di jalan Allah akan masuk syurga. Sebab apa? Sebab sesiapa yang akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, menyebut nama Allah, pasti akan masuk syurga. Okey, cerita dia macam ni. Ni perjanjian Rasulullah SAW dengan Allah. Allah cakap, wahai kekasihku, aku nak bagi tahu kau betapa specialnya umatmu. Aku akan ampunkan segala dosa umatmu sebulan sebelum dia meninggal. Rasulullah cakap, lama sangat tu wahai Allah, lama sangat tu. Lepas tu Allah cakap, okey tak apa, aku akan mengampunkan segala dosa dia seminggu sebelum dia meninggal. Lepas tu Rasulullah cakap, masih lama lagi ya Allah. Okey, tak apa, aku akan mengampunkan segala dosa dia. Aku akan masukkan dia, mengampunkan dosa dia dan masukkan dia ke dalam syurga sehari sebelum dia mati. Pun Rasulullah cakap, wahai Allah, masih terlalu lama wahai Allah. So last kali Allah cakap, okey tak apa wahai kekasihku, aku akan mengampunkan segala dosanya dan aku akan masukkan dia ke syurga dengan menyebut kalimah la ilaha illallah sebelum dia mati. Nak bagi tahu Rasulullah ni betul-betul nego. Sebab tu nego ni sebenarnya sunnah. Betul, setuju. Tapi korang jangan nego beragak-agak. Contohnya macam nak ikut sunnah kan. Korang nak nego beli kopi. Contoh kopi RM8. Cakap bang minta murah sikit bang, boleh ke? Kita nak niat sunnah ni, kita nak sunnah RM8. Cakap boleh lah RM7.5. Tapi kita bagi RM8 juga. Saja nak dapatkan pahala sunnah tu je. Sikit-sikit kan. Jangan nego dengan yang tepi jalan tu, kesian makcik tu. Jangan nego tepi jalan tu, itu sedekah lah. Perempuan banyak halangan, teringin nak keluar tapi tak ada kawan, semua busy. Ada je. Korang kalau betul-betul azam, mesti dipilih. Kita keluar jangan kerana kawan. Kita keluar sebab kita nak ubah diri kita, betul tak? Betul, tapi macam aku tengok kalau geng aku dulu time awal-awal keluar, sebab tak biasa keluar kan. So nak bagi selesa keluar tu, aku tengok ramai geng, best lah ni. Faham. So jadi semangat nak keluar. Betul, nego je. Niat sunnah. Sebab Nabi cakap innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan bermula dengan niat. Ada lelaki saya dengan benda selalu keluar. Adik lelaki follow je Kimi. Betul. Biasa kat mana? Dia setiap tempat ada. Korea ada. Betul. Setiap Korea ada Allah apa nama tu lah. Setiap Korea ada lah. Penempatan. Penempatan. La takaburu. Dah sampai dah. Saya kan pekat dah sampai. Terima kasih banyak Lia. Dah sampai gajah duduk. Ada 2 line, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tapi saya ada satu masalah. Kalau you cikgu layak dapat A sekali penyampaian match better. Sama-sama Anissa. Kalau you cikgu layak dapat A skill penyampaian much better dari dulu. Astaghfirullahalazim. Jadi bagi tahu balik apa yang Syahir cakap kat tadi. Tak boleh buat. Ni Syahir sebut kat depan geng-geng kita orang kita ni bila nak bercakap tentang agama, kita kena niat bukan untuk mengajar, niat untuk menyampaikan lah. Sebab tadi hadis Nabi bagi tahu, sampaikan walau sepotong ayat. Bila kita cuba nak sampaikan walau sepotong ayat, jadi tak tahu pun dia cakap apa ni, tapi Allah sampaikan. Okey, sampaikan. Bukan sebab skill penyampaian much better ke apa. Ini Allah yang bantu untuk kita bercakap. Semua yang cakap-cakap ni semuanya aturan Allah SWT. Kita orang hanyalah perantaraan sebab je. Sebab Syahir cakap Allah punya berbolak-balik atas dunia ni semua atas pengetahuan Allah. Walaupun kita punya pergerakan nak melangkah ke depan setapak, melangkah ke belakang setapak, itu pun atas pengetahuan Allah. Benar. Itu pun atas izin Allah.
Ustaz Zul ada cakap tau, sebenarnya Allah tahu je pengakhiran kita macam mana. Tahu tak? Allah dah tahu. Allah ni maha mengetahui, tapi dia Ada. masih lagi bagi orang kata peluang kan, macam mana? Betul. Orang kata Allah ni maha mengetahui. Even sebutir pasir bergolek dalam lautan pun dia tahu. Nak menunjukkan ush, Allah ni dah tahu dah kita punya pengakhiran macam mana. Jadi kita je nak ubah atau tidak. Macam tu lah, faham tak? So kita kena dalam hati sentiasa berdoa, ya Allah janganlah bolak-balik hati aku, janganlah bolak-balik hati aku. Betul, tu selalu kena minta. Sebab kita manusia kan sekejap pun. Kita macam contoh Zadi lah, minta Zadi tak berbolak-balik lah. Macam contoh Zadi bercakap macam ni kan, kita bercakap pasal agama, sekali tiba-tiba Allah uji, Nah, hilang, dah jadi rosak, pergi ni sana pergi sini, menyundal ke apa. So benda tu lah kena minta. Semua benda kena minta. Kita nak istiqomah kena minta. Tak nak berbolak balik hati kena minta. Nak lembut hati kena minta. Nak maafkan orang pun bagi Allah kekuatan untuk kita maafkan orang. Semua benda kena minta. Semua benda kita, sebenarnya Allah nak kita mengadu je sebenarnya. Allah nak dengar kita bercakap dengan dia. Allah nak dengar kita merintih dekat dia. Sebab Allah ni maha penyayang. Macam korang punya dengan boyfriend girlfriend, kan kuat mengadu kan. Macam tu lah. Tapi Allah nak lagi better daripada tu. lagu friendly. Ni group tele. Bukan. Tapi korang percaya tak? Sekali kita buat dosa kan, tapi bila mana kita minta maaf kan, Allah lagi suka. Tapi yang tak pernah buat dosa, ibarat macam tu lah, faham tak? Yang kurang dosa tapi dia susah nak bertaubat, Allah tak suka. Tapi orang yang banyak buat dosa tapi dia banyak kali bertaubat, Allah suka. Dia aku petik balik tadi Mufti Man ada satu video, Mufti Man cakap dia cakap, you know what, ni ayat Allah Allah cakap, aku nak create satu makhluk yang bila dia buat dosa dia patah balik. Bila dia buat dosa dia patah balik. Sebab Allah suka benda tu. Allah lagi suka dengan orang yang buat dosa tapi dia bertaubat, daripada orang yang tak pernah buat dosa tapi dia acah-acah baik. Macam itu lah. InsyaAllah sama-sama kita doakan Amirah Izzati. Doakan saya dan bakal suami nanti boleh keluar sama-sama untuk belajar banyak tentang agama. Ni Amirah Izzati yang kahwin dengan Mu'alaf tu InsyaAllah. Ke Amirah Izzati mana? Kitanya takruf dulu, 6 bulan baru nikah. Lamanya takruf. Lamanya takruf. Takruf ni yang nak berkenalan tu Kenalan. Tapi korang, kalau dalam hati tu dah terdetik nak keluar di jalan Allah, teruskan. Jangan orang kata berbolak-balik. Faham tak, Adi? Betul. Bila nak keluar dari jalan Allah ni, Allah tilik kita 70 kali. Nak tengok apa kebaikan kita buat untuk kita dapat keluar. Macam nak pergi umrah. Pergi umrah bukan kita yang boleh pergi, Allah yang Undangan. panggil. Atas undangan. Sama macam tabligh. Tabligh ni umpama macam kita pergi umrah. Malah dia punya fadilat tu lagi besar. Nak kata ada duit, ramai je ada duit tapi tak dapat pergi. Nak kata sihat, ramai je yang sihat tapi tak dapat pergi umrah. Nak kata ada masa, ramai je ada masa tapi tak dapat pergi umrah. Dia di atas undangan. Sebab tu kita kena sentiasa doa, ya Allah ya Tuhanku, pilihlah aku jadi tetamumu ya Allah, kan? Betul. Dan yang paling besar sekali ialah Azam. kita azam mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan menyebut kalimah Allah, Sorry salah ucap. mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan sembahyang, mati dalam keadaan haji, umrah, mati dalam keadaan keluar di jalan Allah. Benda tu yang paling orang kata ultimate lah. Betul. Ultimate. Sebab bila kita dah azam free apa. Bila kita azam, insya-Allah kalau kita mati, dekat buku catatan kita tu okey. Bila kita niat pun Allah dah bagi dah. Okey. Contoh macam kita niat, aku nak keluar 3 hari ya. Dia lagi bulan puasa ni, kita aku nak keluar 3 hari ya. Allah dah tulis, okey, malaikat kau tulis dia ni dah keluar 3 hari sebenarnya. Kita azam nak buat kebaikan, apa-apa kebaikan, nak khatam ke, nak tadarus ke, tapi kita tak sempat buat. Allah dah catat siap-siap dah. Okey, dia ni buat ni, dia ni buat ni. Tapi bila kita nak buat dosa, okey, aku nak pergi club ajak pergi minum jap lah sikit kan, stres lah. Allah tak catat. Allah cakap kat malaikat, wahai Raqib ke Atib lah yang tulis. Okey, Atib lah. Raqib Atib, wahai Raqib Atib, kau jangan tulis dulu. Kemungkinan hamba aku ni akan bertaubat malam nanti. Nak bagi tahu Allah ni punyalah Maha Penyayang, gitulah. Sebab tu kita disarankan selepas solat tu, wirid tu kan, yang first kali astagfirullah, minta maaf dengan Allah dulu. Sebab kita tak tahu kita punya amalan mana yang diterima. Benar.
Baca 2 ayat dari surah Al-Baqarah setiap malam. Thank you Tira. Kalau kitong tersalah sampai tegur tau. Tegur je. Sebab ni sama-sama Kata share. two-way communication lah. Bukan sekadar bagi-bagi. Kalau salah tolong tegur balik. Korang boleh refer kat ustaz. Sebab kita pun baru-baru belajar. Bukan ustaz ke apa. Kau pernah dengar kisah yang ada orang tu nak berubah, dia dah bunuh 99 orang? Pernah dengar? Tak. Dia Cerita lagi. ada orang tu dia bunuh 99 orang. Dia nak berubah. So dia jumpa seorang ustaz ni. Dia cakap, "Ustaz, boleh tak saya berubah? Boleh tak saya masuk syurga? Sebab saya dah bunuh 99 orang." Ustaz tu cakap, "Tak boleh. Kamu dah bunuh 99 orang, kamu terus masuk neraka." Dia bunuh lagi seorang. Dah jadi 100. Kemudian dia bercakap lagi seorang ustaz, "Ustaz, saya dah bunuh ramai orang ni, boleh tak saya berubah?" "Boleh. Kamu boleh masuk syurga, dan kalau kamu bertaubat, kamu masuk syurga. Tapi kamu kena tukar persekitaran." So dia nak pergi ke tempat yang barulah. So dia, dalam perjalanan dan dia nak berubah, nak bertaubat, dia mati. Dua malaikat, malaikat azab datang, malaikat rahmat datang untuk ambil lah. Maksudnya nak masukkan syurga dan neraka. Lepas tu dia dua-dua ni bergaduh nak ambil kan. Jadi Allah bagi ilham, kira langkah. Kira langkah. Jadi bila kira langkah, yang orang ni lebih ke arah nak berubah, nak bertaubat. Jadi dia masuk syurga. Jadi nak menunjukkan kat sini, bila korang dah terdetik hati untuk bertaubat, untuk nak mendekatkan diri dengan Allah, teruskan. Jangan kata tangguh-tangguh. Nantilah aku muda lagi. Tak boleh. Jangan. Kan Dian? Betul. Confirm ke esok hidup? Betul. Sebab kita tak pasti kita hidup. Siapa yakin tulis yakin. Siapa yang yakin tulis yakin. Korang hidup ke tak? Mana yakin? Siapa yang yakin korang esok hidup, tulis yakin. Saya jarum tulis. Aku nak tengok agak siapa yang berani cakap yakin tu. Tak yakin tu. Okey, antara rahsia Allah jodoh, ajal, rezeki. Ni semua pengetahuan Allah. Kita tak tahu. Okay, kita main quiz sikit lah. Apa benda yang senang tapi ganjaran besar? Tapi apa benda yang senang tapi selalu ditinggalkan? Mudah. Apa yang mudah tapi selalu ditinggalkan? Solat je, selawat. Tengok lah. Dapat jam ke? Tak, ni tak dapat jam. Solat, betul. Itu berat lah. Berat. Solat tu Apa benda yang berat? berat dilakukan tapi senang ditinggalkan. Okey, solat. Okey, apa benda yang dekat? Allah, lupa lah. Yang sambung. Yang Imam Syafi'i tu kan. Ni teka-teki Imam Syafi'i ni. Faham. Okey, senang cerita macam ni lah. Tak, ni tak dapat jam. Okey, ada satu amalan ni, bila kita amalkan, malaikat tak cukup tangan nak catat. Aku boleh jawab? Boleh. Ada dapat jam tak? Janganlah. Janganlah. Penat nak catat? Penat nak catat. Nak catat. Okey, sebut ni selepas rukuk bangun. Subhanallah, Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Benar. Jam? Zikir rukuk. Tak, saya tak ada pakai jam. Mana cik? Okey, kau beritahu sekejap ni. Macam mana sebutan dia? Sami Allah. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Afiqah. Hamdan mubarakan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran mubarakan fi. Korang tu betul. Tu. Hamdan Triple. katsiran thayyiban mubarakan fi. Betul. Betul. Pin. Pin. Ni. Dan korang cari dia punya ni. korang benda tu tak sampai seminit pun nak sebut waktu rokok. Waktu Tak sampai 2 saat. tak sampai 2 saat. Tolong amalkan. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Okey, Ni Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. dia punya kisah macam ni.
Nabi tengah solat. Nabi Muhammad SAW tengah solat. Nabi punya mukjizat, walaupun dia pandang depan, dia boleh nampak belakang. Nabi boleh pandang belakang. Dia boleh nampak apa yang terjadi kat belakang. Nah. So bila Nabi rukuk, Nabi bangun, Nabi cakap Sami Allah liman hamidah. Lepas tu ada satu jemaah ni antara sahabat Nabi juga. Dia sebut hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. So lepas habis solat tu, Rasulullah bangun, Rasulullah tanya, siapa yang sebut ayat tadi lah, siapa yang sebut ayat tadi. So orang yang sebut tu takut-takut lah macam ni kan. So salah ni. macam salah. Takut benda tu sebab Nabi tak buat. Sebab Nabi tak buat. So benda tu dia buat. So dia jadi takut-takut lah macam alamak, salah buat ke apa kan. Lepas tu dia pun mengaku. Lepas tu dia mengaku dalam keadaan takut-takut lah. So bila dia dah mengaku tu, Nabi senyum. Bila Nabi senyum, baru Nabi explain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap, semasa kau sebut hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, aku nampak beribu malaikat, berbondong-bondong malaikat berebut-rebut untuk mencatat amalan kamu sampai diorang penat. Korang share lah benda ni balik. Share benda ni balik, share kat ahli keluarga ke, supaya benda ni jadi saham akhirat untuk korang. Okey, ada satu lagi sunnah dalam solat. Sebab perkara yang disukai tapi bukan dilakukan oleh Nabi. Salah satu bai'ah hasanah. Thank you. Saya tak tahu, tapi lepas benda tu jadi, Nabi bagi semua orang buat. Okay, sebab benda ni jadi depan Nabi. Satu lagi sunnah, sebelum korang selepas tahiyat akhir, sebelum salam, korang boleh amalkan ni. Doa apa ni? Tak, bagi bahasa Melayu je supaya benda tu kita lagi feel. Tapi cakap dalam hati lah. Macam aku cakap dalam hati. Yalah, aku baca yang Arab, kau baca yang hati. Okay. Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam wa min azabi qabr wa min fitnati mahya wa mamat wa min syarri fitnati masih dajjal. Maksudnya lepas habis tahiyat akhir tu, ini adalah sunnah tau Nabi buat. Ya Allah Tuhanku, kau jauhikanlah aku daripada azab neraka Jahannam. Ya Allah Tuhanku, kau jauhikanlah aku daripada azab daripada fitnah dunia dan mati. Ya Allah Tuhanku, kau jauhikanlah aku daripada azab kubur. Ya Allah Tuhanku, kau jauhikanlah aku daripada azab daripada fitnah Dajjal. Dan Ustaz Wadi Anwar cakap, waktu tu juga adalah waktu mustajab doa. So korang nak doa apa, doa je. Tapi jangan sebut kuat-kuat dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kena sebut dalam hati. Dalam hati. Kalau boleh berbahasa Arab, baru boleh sebut. Kalau korang rasa benda ni amalan yang okey, korang save, lepas tu korang share lah. Supaya dapat saham kat saya. Korang pun dapat saham. Yang tu kalau Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Untuk subuh, Ummu Salamah, iaitu Maimunah, isteri Nabi, dia baca selepas tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah Tuhanku, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik halal, wa amalan mutaqabbala, amal ibadat yang diterima oleh Allah SWT. Tak apa, bahasa Melayu pun boleh. Kalau tak hafal kan, pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Sebab kita kalau boleh nak lagi feel. Sebenarnya kan, doa bahasa Melayu lagi feel kan. Betul, sebab doa. kita faham. Sebab Allah ni. Syukur wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh juga. Boleh juga. Boleh. Tapi selalunya Allahumma inni ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik ni selalunya selalu dengar ustaz baca time doa lepas solat. Betul mati dalam husni khatimah. Tapi sharing pok dia aku banyak dapat. Thank you. Tak adalah, kadang-kadang kita orang cakap macam jadi cakap tadilah. Ini umpama macam gas. Kita orang sebenarnya bercakap tentang kat diri kita orang sendiri. Sebab kita dah biasa doa dalam bahasa Melayu, boleh kan? Boleh. Saya berdoa dalam bahasa Melayu sebab saya rasa benda tu saya lagi faham dan saya dapat feel. Boleh je. Kalau bahasa Arab tapi korang tak faham, korang tak dapat feel lah. Korang sekadar baca je. Kalau tukar ini bagi Zaidi lah. Kalau tukar bahasa pun salah, tukar huruf pun salah makna kan. Bahasa Melayu lagi bagus. Tapi baca dalam hati. Dalam hati. Sebab kalau kadang-kadang satu huruf, satu baris tertukar, dia dah lain maksud dah. Betul dia lah. Betul.
Lagi satu, sebut je hari-hari. Apa tu? Betul mak saya pun cakap. Masukkan aku ke dalam syurgamu tanpa hisab. Baca buku dalam bahasa Melayu je ketika solat pun jika kita tahu makna sesuatu. Bahasa apa pun boleh. Kalau Tamil pun boleh. Inam tu itu pun boleh. Baca tapi selain bahasa Arab kena cakap dalam hati. Kalau tak batal. Benar. Boleh baca dulu ya Musabbil Asbab, ya Fatihal Abwab, ya Qadiyal Hajat, ya Mujibadi wa. Lepas tu niat apa-apa. Apa maksud dia tu? Triple N. Ush, ni ilmu baru ni. Sebab tu Imam Tahfiz ketika solat boleh nangis sebab tahu makna ayat. Betul. Ya, sebab diorang dah faham bahasa Arab tu. Macam betul. kita tak faham. Saya tak faham. Saya juga lah. Apa ni? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Okey ni. Yang saya pin ni. Kalau korang nak screenshot, nak record pun Itu boleh. reply. Ya, aku buat salah. Aku reject. Tak pin lagi tu. Pin this comment. Dah pin. Tak boleh pin. Kenapa tak boleh pin lah? Ya. Korang screenshot lah. Tak boleh pin. Tak boleh pin. Ni Nur Hazikah ni. Korang pin. Korang screenshot. Aduh, aku lupa nak share apa lagi tadi. Apa? Lupa. Banyak benda kita. Kadang-kadang kita belajar, kita nak share tapi kita dah lupa kan. Sebab tu lah jarang keluar, jarang banyak buat benda lara. Syed fikir dunia. Doa untuk minta apa-apa pun kemudian Ustaz Wadi juga share. Ya, saya banyak dapat input pun daripada Ustaz Wadi, Ustaz Zul, Ustaz Azhari. Baca dalam bahasa Melayu. Okey, contoh macam korang tengah solat kan. Solat 5 waktu solat fardu. Kan kita tak boleh cakap bahasa Melayu. Time solat kan memang kena cakap bahasa tu. Korang cuba cari apa dia punya maksud tu dalam bahasa Melayu. And korang cuba belum. Sekarang kau apa? Kumpat tu. Korang cuba faham apa ayat tu. Macam time kita duduk antara dua sujud tu, apa maksud dia, Al-Fatihah tu apa maksud dia, supaya benda tu dapat kita lagi khusyuk lah. Benar. Sebab kita tak boleh ni kan, boleh share dalam group dengan translation. Korang tengok kat group Telegram ada orang share bagi tadi. Ada orang nak tanya yang apa maksud tu doa, apa tadi, apa maksudnya doa tu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, rezeki yang halal, thayyib, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amal ibadat yang diterima oleh Allah SWT. Macam yang Zaidi cakap tadi tu, kita nak share ni sekadar untuk sebarkan kebaikan. Dakwah ni mengajak. Dakwah ni mengajak and menyampaikan. Dia bukan mengajar. Mengajar ni ustaz, alim ulama, habib-habib ke apa. Itu dorang mengajar sebab dorang memang dah level lain. Macam kita, macam contoh macam saya, aku ke sesiapa ke yang pernah keluar ke, pernah belajar, korang sampaikan benda ilmu tentang agama, itu dah dikira dakwah. Sebab Nabi cakap sampaikan walau sepotong ayat pun dah dikira dakwah. Sebab dakwah ni mengajak and Ni baik ni. Kalau macam nurse ni kan hidup nak solat tu kadang-kadang tak sempat, but if got time. Kalau nurse, contohnya nurse doktor, kadang-kadang kan dia tak sempat nak solat kan. Macam contohnya dia operation Zuhur sampai asar kan. Korang boleh jamak sebenarnya. Tahu kan? tu tak tahu lah. Mungkin untuk nurse mungkin boleh ikut. Tak, dalam situasi tu boleh jamak tapi tak boleh kasar. Maksudnya Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Okey. Lagi satu, okey. Kalau contoh korang dengar azan kan. Korang dengar azan. Ni Zadi baru tengok video ni tadi. Bila korang dengar azan, korang boleh tinggalkan kerja korang untuk korang pergi solat dulu. Allah akan gantikan dalam waktu tu juga satu kebaikan untuk korang. Benar. Siapa yang boleh buat macam tu lah. Siapa yang betul-betul power boleh tinggalkan kerja semata-mata untuk nak pergi kejar solat waktu tu, Allah akan gantikan hari tu juga satu kebaikan untuk korang. Baru tahu ni aku. Okey, Triple N, awak pergi dekat YT, awak tulis solat jamak nurse ataupun doktor. Sebab dia akan explain. Doktor kadang-kadang bila mana kita macam contohnya ada kerja yang memang betul-betul tak elak. Contohnya operation kan tak boleh tangguh-tangguh kan, lama kan. So bila operation tak boleh tunggu lama, so kita boleh jamak 4 rakaat tapi tak boleh kasar. Sama juga macam lecturer ataupun, tapi kena betul-betul yang crucial lah, yang betul-betul penting. Kalau setakat
ada masa sikit tu tak boleh lah, faham tak? Bila dia buat operation Zuhur, operation tu lama, mungkin 3 jam 4 jam, so dia lajak sampai ke asar, so boleh dibenarkan 4 rakaat, tapi tak boleh qasar langsung. Okey lah, ada lagi nak cakap? Sampaikanlah apa yang boleh sampaikan. Oh, pukul 4 dah ni. Apa nak sahur pukul apa? Memang tak Tahu. selamat bersahur. Okay, thank you. Okay, Bazil share Bazil. Bazil share Bazil. Dorang tak nak balik ke? Dorang ni tak nak balik ke? Dah tidur kan. Boleh tajuk. Tidur baring kat sini tadi. Korang tak nak balik ke? Tak ada rumah dah. Kita tak datang, aku datang. Sekarang aku tak datang. Jom sahur. Kena halau. Diorang tak ada common sense kan? Kau nak sahur sini? Aku sahur kat rumah kita. Tak bukan maksud aku sini. Sama lah. Selak buat sahur semua. Tap-tap lah. Kasih 60k. Kalau segera Dia tak pernah halau dorang. Tapi diorang agak-agak kan. Aku 4 ni. Jom. Korang pun jangan lupa sahur. Ya Zika. Mana Azika? Saya tunggu panggil saya. Tu diam. Kak Iza pun dah masakkan dah. Mana? Tak. Takut kau. Kau Baiklah. dah sahur Doa kat luar. penutup. Doa penutup. Okey, Zaidi, insya-Allah. Di. Cepat di doa. Aku doa. Oi, aku jahil lah. Kau aku. Doa sikit. Cepat jap. Ya. Kita bagi Zaidi lah doa penutup insya-Allah. Dah tak pandai lah doa aku. Aku doa. Okeylah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbu 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل في قلوبنا نوران وفي سمعنا نوران وفي بصرنا نوران وعن يميننا نوران وعن يسارنا نوران وعن أمامنا نوران وفوقنا نوران وتحتنا نوران واجعلنا نورا. اللهم طهر قلوبنا عن الشرك والكفر والنفاق. اللهم طهر قلوبنا عن الشرك والكفر والنفاق. اللهم طهر قلوبنا عن الشرك والكفر والنفاق. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pasangan kami ya Allah, dosa adik-adik kami ya Allah, dosa seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jauhkanlah kami daripada azab kubur ya Allah, Kau jauhkanlah kami daripada azab api neraka ya Allah. Kau masukkanlah kami ke dalam syurga firdaus-Mu ya Allah, bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau halalkan rezeki kami ya Allah, Kau limpahkanlah kami rezeki yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tak pandai ya Allah. Apa yang Nabi Muhammad SAW minta, itulah yang kami minta ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami redha dengan ketentuan-Mu ya Allah. Kami pasrah kepada-Mu ya Allah. Padamu saja tempat kami minta pertolongan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Okay guys, minta maaf saya silap. Apa yang Izaidi dengan saya share tadi tu harapnya bermanfaat lah. Kami minta maaf lah, Izaidi, saya, Bazil. Minta maaf semua. Minta maaf semua. Kongsikanlah kebaikan lah. Share lah, share. Apa yang kita orang sampaikan, kalau salah tegur balik. Kalau rasa benda tu bermanfaat, share balik dekat orang. Itu pun dah dikira dakwah. Ish, Itu pun dikira dakwah. Share lah, share. Supaya benda tu jadi kita punya saham untuk akhirat nanti. Saham. InsyaAllah. InsyaAllah. So semua benda yang buruk datang pada aku lah.
Memang semua saya alhamdulillah. Taklah semua yang buruk merangkak. semua yang buruk datang pada kita orang lah. Kalau ada salah silap ke apa, tegur balik. Yang baik semua datang pada Allah. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pula jawab. Sama. Aku penat Tak, kita cakap untuk diri kita orang lah. Korang jangan Korang lupa. jangan pasal kita cakap untuk kita orang Allah Hafiz. Korang jangan lupa doa. Saat lagi sahur doa. Korang nak minta rezeki, nak minta rezeki anak yang soleh-solehah, minta pasangan yang cantik, yang handsome, yang soleh-solehah, minta waktu tu. Sebab waktu tu adalah waktu yang paling mustajab. Okey? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bye-bye. Bye. Tambah sikit please. La ilaha illallah. Okay guys, minta maaf saya silap. Bye-bye.